apalagi hendak berasa berat ataupun segan. Dah, apabila Allah Ta'ala letak kemanisan, dah, letak segala kenikmatan, dia tidak rasa puas. Dah, tidak rasa puas. Berdiri malam apalagi hendak berasa berat ataupun segan. Oh, boleh tahap ni sedap kita. Dah. Kalau bahasa mudah, bahasa kita lah ni dia panggil kacik nak beribadah. Dah, ada orang kacik pi ada. Tak boleh kena pi tak sedap duduk. Dah, ada kacik apa kacik makan ni ada. Tak kena tomia tak boleh. Kena cari juga baru sedap duduk ada. Kita ni biar panggil kacik beribadah. Kalau tak semaya malam jadi rusing. Tak boleh. Dah. Jadi tak sedap duduk. Letak kepala duduk tak jadi ni. Kena bangun boleh 2 rakaat. Alhamdulillah baru tenang. Biar mari gitu. Tu dia panggil kenikmatan dalam beribadah. Kenikmatan dalam beribadah. Ada orang isap rokok. Dak contoh rokok habis pukul 2 pagi, tubik cari dak. Tubik dak? Tubik. Kena sebatal apa dah? Ataupun tak habis pun sebatal. Nak ayat nikmat situ. Dah, orang lain tak nak kata, bab dia hak rasa. Kalau orang tak isap ni, woi sanggup. Kita kalau pukul 2, pukul 10 tak gitu. Baik tidur. Dah kita tak rasa nikmat. Dah dia rasa gitu. Dan beribadah pun biar kita cari sampai tahap tu. Bukan kata tak senok, tak jumpa-jumpa. Ataupun nak tapi tak buat. Dah. Gitu. Seperti yang pernah berlaku kepada orang-orang soleh sebagaimana yang terdapat dalam beberapa riwayat yang masyhur mengenai hal mereka. Ada dari kalangan mereka sembahyang subuh dengan air sembahyang isyak. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk daripada Allah. Sembahyang subuh dia pakai air sembahyang hak isyak tadi, wuduk hak waktu isyak tadi. Dah maknanya dia tak tidur malam. Sebab salah satu perkara yang membatalkan wuduk iaitu tidur yang tidak tetap papai punggung. Maknanya kalau dia ni waktu isyak sampai ke subuh tak tidur malam. Seperti mana Imam Syafi'i rahimahullah apabila dia pergi ziarah rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Kelakuan Imam Syafi'i di rumah Imam Ahmad bin Hanbal ni jadi pelik di mata anak Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satunya kis makan. Imam Syafi'i ni dia makan banyak. Padahal ulama-ulama ni bak makan dia jaga, tapi Imam Ahmad bin Hanbal dia makan banyak. Pas nambah. Dak kalau kita tengok orang gelojuh makan. Dak keri kan go tu ambil go ni ambil belaka. Kalau ada 20 lauk dia makan. Bila gitu pelik anak Imam Ahmad bin Hanbal ni tengok kelakuan Imam Syafi'i jadi pelik. Patu orang lain waktu malam duduk beribadah kepada Allah, tapi Imam Syafi'i dia tengok tidur. Orang lain duduk maya tahajud bangun maya subuh dengan bunyi air ke apa, Imam Syafi'i dia kata dok pun. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ni tanya Imam Syafi'i sebab dia nak tahu jawab gapo dia. Imam Ahmad bin Hanbal ni dia tanya bapa tu guru kata makan banyak, makan pelik kata. Macam orang lapar ni makan ni. Bahasa kita. Dia kata dok. Di rumahmu ni aku tengok tak ada pun perkara yang syubhat. Tak ada pun perkara yang syubhat. Tengok. Makan kakak anak. Bapa Imam Syafi'i tak ada dah. Dia tak ada pun hak seperti dia yang mana dia minum susu hak dia minum ni mak dia salah ambil di tempat buang yang mak dia ambil. Dia pun ambil minum. Bila dia minum dia ngapa tak lekat. Ngapa tak lekat dia pelik. Apa? Dia tanya mak dia. Apabila dia tanya mak dia, mak ni ambil susu mana? Dia kata susu ni mak ambil tempat orang hak buat tu. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah jolok balik. Jari ni nak suruh mutah balik susu tersebut. Dah kita hari ni berapa banyak benda haram hak ada dalam tubuh badan kita.
Nah, sebab tu kita tidak ada nikmat dalam beribadah kepada Allah. Berapa banyak benda syubhat beraya benda haram banyak mana hak masuk dalam tubuh badan kita. Nah, Imam Syafi'i ni dia jaga. Sebab tu Imam Syafi'i dia umur 16 tahun dia dibenarkan untuk keluar fatwa. Kita umur 16 duduk mana kita? Bukan kata 16 baru reti semayang, 60 baru lekat masjid kita hari ni. Dan Imam Syafi'i 16 tahun dibenarkan keluar fatwa. Umur 7 tahun khatam Al-Quran, umur 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik. Gapo tak ada pada diri dia. Nah, dan apabila kelakuan pelik tadi, pada malam tersebut Imam Ahmad bin Hanbal ni tanya lagi. Malam dia kata tak beribadah kepada Allah. Tengok-tengok pakai mayat subuh, tak ambil mayat pun. Dia kata aku bukan memang aku tidak beribadah, aku fikir masalah. Aku fikir ada satu masalah yang mana aku fikir lagu mana nak selesai masalah ni. Aku bukan tidur. Dan dia kata aku tak masuk bila ayah ambil mayat dah sebab aku tak tidur. Wuduk aku tak batal, aku terus mayat subuh. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal dia meletakkan Imam Syafi'i kasyamsid dunia, seperti matahari dunia dari segi keilmuan. Itu kita kata ulama-ulama terdahulu. Banyak lagi orang-orang soleh beribadah kepada Allah pada waktu malam. Seperti mana Habib Abdullah bin Syihab takut nak tidur. Sebab apa? Sebab dia takut mati dalam keadaan tidur. Waktu malam dia tak tidur. Sebab apa? Tidur kita ni dia dikira separuh daripada mati dah. Takut nak tidur. Sebab apa? Takut mati dalam keadaan tidur. Sebab tu dia beribadah kepada Allah. Kita terbalik, takut nak beribadah, esok nak kerja ngatuk. Takut tak boleh nak noreh. Takut nak beribadah. Tidur tak takut. Kerana ada tengok pukul 10 kena tidur ni, esok nak pergi kerja. Mikir kan nak kerja esok. Bukan kata tidur pukul 10, pukul 4 nak kena bangun tahajud. Tidur pukul 10, esok nak kena pergi kerja. Esok ada janji dengan orang. Dah kita dengan Tuhan bila masa kita dengan Tuhan? Dengan orang macam ni? Penuh dengan orang aja kita ni. Sibuk dengan dunia aja. Dengan Tuhan bila kita nak ambil? Masa dengan Allah kita kena ambil. Sama ada tengah hari ke malam ke ikut, tapi kena ambil. Untuk kita orang panggil bercakap dengan Allah, bermunajat kepada Allah. Kita hendaklah mencontohi mereka. Jika tidak mampu melakukan banyak amalan, lakukan sedikit mengikut kemampuan dirinya. Tak lewat banyak, 2 rakaat tiap malam tak apa. Bukan kata bangun malam berapa rakaat. Malam ni ya taubat ngejuk bahas 10 rakaat. Semaya taubat. Esok subuh pun tak maya. Bukan kata hak sunat, hak wajib pun tinggal. Maknanya kalau kita buat ni atas kadar kemampuan, kita tidak boleh nak letak ngejuk, tak boleh juga. Maknanya kita letak sekadar hak nafsu kita setara mana. Dia 2 rakaat je lah. Paling kurang tu 2 rakaat. Okey. Menurut suatu hadis, orang yang banyak tidur malam akan bangkit pada hari kiamat dengan keadaan fakir. Lagu mana kita dalam hadis, orang yang banyak tidur ni di hari kiamat berada dalam keadaan fakir. Gapo mana fakir? Fakir ni minta orang. Fakir ni tak ada gapo satu. Miskin boleh kira lagi. Miskin dia lebih atas daripada fakir. Dia lain itu. Fakir ni tahap dia rendah lagi. Penat. Orang hak tidur malam, hari kiamat bangkit dalam keadaan fakir. Tak ada gapo satu. Bila kita atas dunia hari ni fakir, miskin, tak ada gapo satu akak, darah putih nak makan.
Kiamat akak dera hijau ke, biru ke, orange ke, tak ada siapa tolong dak. Hari kiamat ni. Sebab apa? Kerana itu hari hisab dah masa tu. Nah, lepas jatuh hukum, kita tak boleh nak minta. Minta lah, minta tak ada dak. Orang hak kena hukuman gantung atas dunia, kadang-kadang lepas, kadang-kadang tak lepas. Bila jatuh hukum, dia ni akan digantung pada tarikh sekian, pada pukul sekian. Tetap gitu dah. Itu atas dunia. Kalau hak banyak piti selamat ah. Dah, selamat lagi. Tapi akhirat kita nak rasuah siapa? Atas dunia ni boleh kita nak rasuah, tak ada masalah. Lepas kita ada piti, ibarat dia Tuhan. Ada piti. Di atas dunia. Di akhirat fakir kita. Hak tidur banyak jadi fakir dah. Tu. Maknanya pakak-pakak fikir. Sebab apa kita akan disoal atas malam kita. Orang lain buat jahat kita tak kena. Orang lain buat baik kita tak boleh. Maknanya masing-masing. Dah, okey. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan dia, maka dia diredai oleh Allah. Kehidupan dia diredai oleh Allah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa hak ringan? Ringan tak ada gapo satu. Dah, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan kembali kepada neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apakah dia itu? Itulah api neraka yang menjulang-julang panas. Bahan bakaran itu orang dan batu. Allah Akbar. Tahu. Dah, maknanya kita ni kena buat berat akhirat bila atas dunia ni. Nak buat amalan kita berat di akhirat, atas dunia kita kena buat berat. Nah, cukup masa, tak boleh. Siapa masa kita kata minta lah, ya Allah kembalilah aku atas dunia. Kita tengok dalam surah Sejadah, dak dia kata Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mumkinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, dak ya Tuhan kami, dak kami dengar dah, kami tengok dah. Kami nampak belakang dah, kami dengar belakang dah. Farji'na na'mal salihan. Kembalilah kami atas dunia. Na'mal salihan. Nak beramal dah. Masa tu nak beramal dah. Masa tu supaya curi kena kata tak seh dah, tak seh dah. Parok kena tak seh dah. Masa tu tak seh, masa kena kata tak seh. Lepas kena kata, balik asal pula. Farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Kami yakin dah ya Allah. Yakin bila akhirat tak pakai juga. Yakin di akhirat tak ada guna kita. Tengok. Batu paling kurang 2 rakaat. Dah ambil 2 rakaat. Nah, paling malah tu. Dah. Bukan berdosa kalau tinggal ni. Tapi menandakan kita ni banyak dosa. Tak berdosa tinggal. Bangun malah, bangun malah pun malah, buat perkara-perkara sunat malah, menandakan kita ni banyak dosa. Dah, ibarat lori yang bawa barang. Hak tak ada barang ringan je nak sampai ke satu tempat. Hak ada barang, hak sepatutnya sejam jadi 4 jam. Dah, tengok trailer lori minyak, lori balok nak naik bukit ngayak je. Kita gitu. Dah, banyak dosa kita nak buat baik jadi malah. Dah terlalu banyak. Kalau kita ni nak tahu kita ni banyak ataupun sikit dosa kita, kita nak buat baik jadi malah. Nak mari maya jemaah malah, nak mari dengar malah. Dah, nak gapo? Nak bangun maya malah pun malah, nak buat duha pun malah. Dah bila kita rajin? Tak ada. Dah, malah belaka kita. Dah, okey. Dan orang yang banyak tidur itu hilang berkat umurnya dan sia-sia waktu muda yang ada padanya. Orang hak banyak tidur, dah usia dia tu umurnya jadi kurang berkat, kehidupan dia tadi kurang berkat. Ini kita kena kembali kepada ilmu tasawuf. Dah kena ngaji ilmu tasawuf. Bukan ngaji syariat saja, bukan ngaji akidah saja. Ngaji ilmu tasawuf juga. Supaya kita ni hidup biar ada manfaat hidup kita. Bukan kata sia-sia.
Nah, bukan kata sia-sia. Sebenarnya amalan yang sedikit tetapi berkekalan adalah lebih baik daripada amalan yang banyak tapi terputus-putus. Kita buat sikit tapi istiqamah. Dah, yang mana Nabi kata afdalul a'mali, seafdal amalan itu sedikit tetapi berkekalan, wa in qalla. Dah, tetapi walaupun sedikit tapi berkekalan dah tu. Oh, tu sebaik-baik. Tak ada masalah 2 rakaat. Dia ni bangun malam berapa rakaat? 2 rakaat. Beramal berapa tahun dah? 10 tahun dah, alhamdulillah. Dah. Kita nak boleh lekat sebulan pun payah. Nak boleh lekat seminggu pun payah. Bangun terajar diri kita. Nak suruh bini kita gerak, kita bini kita pun malas. Nak suruh tok laki gerak, kita tok laki kita kau malas. Anak kita hak kena gerak. Jadi kita kena latih diri kita supaya khalif dalam beribadah. Kita tengok orang masuk tentera, dia masuk nak tahap komando ni, lagu tepat mana dia atas. Kalau ada askar sini dia tahu dah lagu mana, dia ragging lagu mana. Nak suruh gapo? Nak suruh khalif. Nak suruh khalif, dia khalif, tak ada masalah. Katak gana pun tak degih dah. Kita dalam beribadah nak suruh khalif lagu mana? Buat sama. Ibarat kita ni tanam pokok, baru tanam pokok. Nak pokok sawit. Kita jaga tak baja? Jaga tak? Oh, jaga. Bukan setakat jaga baja, buat keliling, pulak pagar, pulak tak sewi, babi masuk makan. Tak sewi orang curi, pulak kita pagar lagi. Kadang-kadang malam gitar lagi, bawa lapu suluh gitar pulak takut orang ambil. Oh, tu hak dunia kita jaga. Hak akhirat maya kita kena jaga gitu. Maknanya biar jadi khalif. Dia khalif, alhamdulillah. Dah. Okey. Dan sunat mengqadakan sembahyang sunat tersebut jika luput. Sunat qada semaya sunat. Kalau semaya wajib qada. Kalau semaya sunat kita qada. Contoh kita niat nak bangun maya witir, sedar-sedar pukul 10. Witir tak ada dah, subuh pun tak maya. Kita qada semaya subuh. Lepas qada semaya subuh, nak qada pula witir, boleh ke tak boleh? Semaya sunat kita qada, semaya wajib kita qada. Allahumma ja'alna minal muhafizin wal muqimin as-salah wal mukhlisina liwajhikal karim ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang memelihara dan tetap mengerjakan sembahyang tulus terhadap wajah-Mu yang sangat mulia. Wahai Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wallahu a'lam. Ada yang tanya? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna hikmah wa ta'wil. Allahumma zidna 'ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ta'wil Al-Quran. اللهم أغننا بعلم وذهب الماء أكرمنا بالتقوى جمنا بالعافية يا ربنا أنت إلهنا نملك جاهل وأنت ارزقنا علما نافعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.